Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia, yang menjadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita antara pencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara umat Nabi Muhammad yang kedudukan mereka di hari kiamat sangat dekat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kuliah Sirah dan Syama'il, kita masih bincang tentang Ghazwah Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra yang besar. Hari ini siri yang kelima. Semalam kita telah menyampaikan banyak perkara, iaitu antaranya persediaan antara Quraisy dengan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dua-dua tentera bergerak kepada kawasan yang bernama Badar. Mereka akan bertemu di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk mengambil harta Quraisy, tetapi terlepas. Abu Sufyan dapat menyelamatkan harta Quraisy, iaitu Ir Quraisy daripada Rasulullah, dan dia dapat sampaikannya kepada Makkah dengan selamat. Dia membawanya daripada jalan yang tidak biasa diikuti, supaya dia lari dan jauhkannya daripada Rasulullah. Dan tentera orang Quraisy atau ahli Makkah, mereka keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Tujuan mereka untuk mentahankan harta mereka, juga untuk melawan kepada Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Al-Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat langsung tidak sangka yang akan jadi perang. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa semua sahabat keluar. Dia kata, siapa-siapa yang siap, jom. Siapa-siapa yang kenderaannya unta atau kudanya tak ada, kita tak boleh tunggu. Jadi sahabat Nabi SAW pun Al-Ansar, ramai dari mereka yang tak keluar, tak ikut Rasulullah, kerana mereka fikir Rasulullah takkan berang kepada siapa-siapa. Dan yang ikut Rasulullah SAW, ramai dari mereka tidak bersedia dengan yang sepatutnya untuk berang. Sebab mereka langsung tak sangka akan jadinya perang Badar Al-Kubra. Di dalam perjalanan, di tengah jalan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tahu bahawasanya akan jadinya perang, dan barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak daripada Al-Madinah sehingga di satu kawasan yang bernama Buyutu Suqya.
Biyut as-Suqya tu satu kawasan yang ada air yang sedap. Biasanya hamba Rasulullah yang bernama Rabah, dia ambil air yang sedap itu untuk Rasulullah SAW minum di Madinah dari sana. Selepas mereka sampai di sana, di Buyut as-Suqya, Nabi SAW suruh dua sahabat Nabi SAW, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Dua sahabat ini, Nabi SAW memberi tugas untuk mereka, pergilah cari dan cek air Quraisy dah sampai mana, dia di kawasan mana, yakni harta Quraisy itu yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan 30 orang sekali dengan dia membawa harta Quraisy, iaitu 1000 unta yang penuh dengan harta dan duit mereka. Dan beberapa emas, beberapa harta yang daripada emas dan selainnya. Maka Nabi SAW suruh dua sahabat ini, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Zaid. Apa tugas mereka? Tugas mereka, Nabi SAW, mereka bergerak belahan-belahan sebab mereka ramai, 300 lebih Nabi SAW dengan sahabat. Dia suruh dua ini pergi dengan laju cari dan cek tentang ada berita atau tidak. Air Quraisy sampai ke mana. Kita akan dapat mengambilnya atau dia terlepas. Maka Abdurrahman, Talha bin Ubaidillah dengan Sa'id, mereka pergi untuk melaksanakan tugas itu. Dan kerana tugas mereka itu, dan mereka pergi jauh sebab sehingga mereka dah tak tahu Rasulullah SAW di mana dengan sahabatnya, maka terjadinya perang Badar sehingga selesai. Dua sahabat ini, Talha dengan Sa'id, mereka tak dapat hadir Badar. Sebab mereka mencari air Quraisy, harta Quraisy pergi ke mana, ke jalan mana, dan mereka langsung tak sangka akan ada perang. Subhanallah, lepas habis perang Badar semua, lepas tu mereka pulang kepada Al-Madinah, baru mereka terkejut. Apa yang jadi? Jadi Nabi dan sahabat cerita kepada mereka, terjadinya perang Badar. Masya Allah. Tapi Nabi SAW, walaupun mereka tak hadir waktu perang, Rasulullah telah memberi kepada dua-dua sahabat ini bahagian daripada ghanimah. Sebab biasanya Nabi SAW dalam perang, sahabat yang ada waktu perang, yang mereka akan dapat ghanimah. Yang tak hadir, dia tak dapat bahagian. Dia tak dapat bahagian. Tetapi kerana dua sahabat ini, sebenarnya mereka keluar bersama Rasulullah dan mereka tak hadir Badar kerana apa? Kerana mereka menunaikan tugas yang diberi oleh Rasulullah. Sebab itu Nabi SAW memberi kepada mereka dua-dua bahagian selepas Rasulullah pulang daripada Badr. فلما علم أنه خرج إليه فلقيه منصرفا من بدر. Naam. Dua sahabat ini pulang kepada Madinah. So mereka fikir Rasulullah dah pulang kepada Madinah. Tetapi mereka dapat berita daripada ahli Madinah bahawasanya Nabi SAW masih di Badar. Jadi mereka pulang daripada Madinah pergi kepada Badar untuk bertemu dengan Rasulullah, tetapi mereka terjumpa di tengah jalan bersama Rasulullah SAW lepas mereka selesai perang Badar. Selepas Rasulullah memberi bahagian ghanimah kepada Talhah dan Sa'id ini, subhanallah, dua-dua sahabat itu asyik mengulangkan satu soalan kepada Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, wa ajri, ini ghanimah, ini harta, ini duit, ini dunia, tapi pahala kita macam mana? Sebab kita tak dapat hadir perang Badar, ya Rasulullah. Nabi SAW, setiap kali mereka mengulangkan soalan itu, Nabi SAW kata, wa ajruka, dan pahala kamu juga sempurna seperti pahala ahli Badar, walaupun kamu tidak hadir di perang Badar. Jadi ini satu pengajaran besar juga untuk kita, iaitu sahabat Nabi SAW sangat memperhatikan kepada pahala, membintingkan pahala dan akhirat, mendahulukan akhirat.
Kerana mereka dididikkan oleh Rasulullah dan Rasulullah dididikkan oleh Al-Quran. Al-Quran apa yang berkata? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sesungguhnya akhirat lebih baik untuk kalian daripada dunia. Juga di dalam surah yang lain, "Bal tu'thiruna al-hayatud dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kamu, wahai manusia, mendahulukan dunia lebih daripada akhirat. Padahal al-akhiratu khairun wa abqa. Akhirat, pahala di akhirat nanti lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Sebab itu sahabat Nabi SAW walaupun diberi oleh Rasulullah harta atau duit atau keuntungan sebagainya daripada ghanimah perang, tetap juga mereka berhatikan dan risau untuk pahala. Jadi sahabat Nabi SAW yang dua-dua ni, Talha dan Sa'id, lepas Rasulullah bagi bahagian harta kepada mereka, mereka kata, pahala itu yang penting. Itu yang mereka risau untuknya. Pahala ada tak? Kalau tak ada pahala, kita tak nak ghanimah ini. Tak nak harta ini. Subhanallah. Jadi itulah hati para sahabat Nabi SAW. ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء وكان أبيض إلى مصعب bin Umair. Dan Rasulullah SAW memberi bandera kepada bandera perang. Sebab Nabi SAW setiap kali keluar perang, antara orang Islam kena ada bandera. Mereka bandera tu dia macam menyokong dan menguatkan hati mereka di tengah perang. Ada riwayat yang kata yang memegang bandera di hari Badar iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan ada riwayat lain kata bukan, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Walhasil ada satu riwayat yang kata boleh jadi di Perang Badar ada 3 bendera. Satu diangkat oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Satu lagi diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang ketiga diangkat oleh seorang lelaki daripada Al-Ansar. Dan Rasulullah SAW ketika keluar dari Madinah belum lagi ada bendera sebab mereka tak sangka akan ada perang. Di waktu itu mereka terus buatkan bendera. La ilaha illallah. Walabisa sallallahu alaihi wasallam dir'ah. Subhanallah. Lepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dir'. Dir' itu baju dari PC. Baju PC waktu perang supaya lebih menyelamatkan diri di waktu perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dir'nya di waktu itu. La ilaha illallah. Wa taqallada sayfahu al-'adab. Dan Nabi SAW memakai pedangnya di waktu itu yang bernama al-'adab. Dan ini antara cara Rasulullah. Sunnah Nabi SAW, biasanya Nabi SAW memberi nama kepada pedang, kepada baju bisinya, kepada sirban kadang-kadang. Nabi SAW mempunyai satu sirban yang namanya as-sahab. As-sahab itu yakni awan. Baju Rasulullah SAW, kildai Rasulullah namanya Ya'fur, unta Rasulullah namanya Al-Qaswa. Jadi ini antara cara Rasulullah SAW. Dia suka memberi nama kepada barang-barangnya. Semua bedang-bedang Nabi SAW dia ada nama. Subhanallah. Semua ada nama. Alat-alat berat Rasulullah semua ada nama. Jadi selepas itu, lepas selesai semua ini, Nabi SAW mula bergerak daripada Buyutus Suqya.
kawasan yang Nabi SAW turun dengan sahabat rihad di sana. Lepas tu mereka sambung perjalanan mereka kepada kawasan yang bernama Badar. Tempat kejadiannya Perang Badar. La ilaha illallah. Di waktu itu Nabi SAW ketika mereka baru bergerak, angkat tangannya berdoa. Nabi SAW melihat kepada sahabat, ramai dari mereka yang tak ada hatta kasut pun tak ada. Dan kebanyakan mereka semua jalan kaki. Tak ada kuda, tak ada unta, alat-alat berang tak ada. Jadi Nabi SAW baca doa, Allahumma innahum hufat fahmilhum. Ya Allah, mereka sehingga tak pakai kasut, maka ya Allah angkatlah mereka. Wa uratun faksihim. Ya Allah, mereka tidak mempunyai pakaian. Ya Allah, berikanlah kepakaian banyak kepada mereka. Wa jia'un fa ashbi'hum. Mereka adalah lapar, ya Allah, kenyangkanlah perut mereka. Wa 'alah fa aghnihim min fadlik. Dan mereka semua orang miskin ini, kayakanlah mereka, ya Allah. Subhanallah. Ulama kata, sahabat Nabi SAW kata, setiap satu daripada orang Badar memang miskin, lapar, tak kaya, tetapi subhanallah, lepas habisnya Perang Badar, mereka pulang kepada Al-Madinah. Mereka, setiap satu lelaki dari mereka sudah mempunyai kenderaan sendiri. Waktu keluar dari Madinah pergi kepada Badar, tak ada kenderaan, tak ada unta, tak ada keldai pun, tak ada. Keldai yang lagi murah tak ada pun. Tapi lepas pulang, setiap satu lelaki dia ada satu unta atau dua. Dan setiap satu dia dah ada macam-macam pakaian. Ini ghanimah yang Allah memberi kepada, rezeki yang Allah memberi kepada mereka. Dan setiap satu mendapatkan banyak harta dan balik jadi Masya Allah orang yang senang. Oleh keberkatan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan selepas Rasulullah dan sahabat sudah yakin bahawasanya akan jadi perang, memang akan jadi perang di waktu itu, maka ada seorang daripada Madinah, daripada Al-Khazraj, dia daripada golongan Al-Ansar tetapi dia bukan Islam. Namanya Habib bin Yasaf. Habib bin Yasaf ini dia orang yang gagah, yang kuat, yang Masya Allah, yang kuat waktu berang. Kalau berang memang Masya Allah. Tapi dia bukan orang Islam. Dan dia lepas nampak ramai daripada Al-Khazraj keluar ikut Rasulullah SAW nak pergi Perang Badar atau untuk mengambil harta Quraisy, dia nak keluar sekali. Dia kata, aku nak ikutlah sekali. Sahabat Nabi SAW, orang Islam yang daripada golongan Al-Ansar, mereka kenal dia dan mereka rasa banyak keuntungan lah kalau Habib Yasaf ikut kita sebab dia orang yang kuat waktu perang. Jadi orang Islam yang daripada Madinah, mereka gembira dengan kedatangan Habib bin Yasaf ini. Tapi dia bukan Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan dia. Dia kata, la yashabuna illa man kan ala dinina. Kita tidak mengizinkan siapa-siapa ikut kita kecuali kalau dia dalam agama kita. Kalau kamu tak nak ikut agama kita, kita tak perlu kamu bantu. Tak apa. Dia suruh dia tak bayar beran dengan kita. Biarkan kita beran sahaja orang Islam. Kita semua orang Islam. Irji'. Kembalilah kepada Madinah. Kamu jangan ikut kita. Lama radda hulafa minna dzakar Yahud. Lepas tu Habib bin Yasaf itu dia macam balik mintalah daripada Rasulullah. Dia minta lagi, ni minta ya Muhammad izinlah aku, ya Muhammad izinlah aku. Lepas tu dia dia Rasulullah balikkan pun yang orang Yahudi
yang mahu ikut sekali, dia belikkan mereka tak boleh ikut. Tapi Nabi SAW lepas nampak Habib ini macam bersungguh-sungguh dan sangat-sangat mohon kepada Rasulullah, Nabi SAW balik tanya kepadanya. Dia kata, tu'minu billah wa rasulih? Boleh kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah? Ini masuk Islam. Nak ikut betul-betul kita, masuk Islam. Ikut berang. Maka di waktu itu Habib bin Ishaq dia dah nampak muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah dengar suara Rasulullah, tengok macam mana waktu mereka salat, hatinya terus penuh dengan iman kepada Allah. Dia terus mengaruh dengan Rasulullah dan dia terus dia kata bismillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terus masuk Islam. Lepas tu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Habib bin Ishaq ikut di Perang Badar. Dan di waktu Perang Badar, masya-Allah, Habib bin Ishaq ini antara sahabat yang kuat waktu berangnya di Perang Badar itu. Dan ketahuilah perjalanan Nabi SAW dengan sahabat di Perang Badar ini di Ramadan, di bulan Ramadan, yakni mereka puasa. Nabi dengan sahabat mereka puasa. Cuma Nabi SAW puasa 2 hari sahaja. Lepas Rasulullah nampak sahabat semakin lemah, lapar, badan mereka tak kuat, dalam perjalanan dahlah cuaca panas, puasa tak makan, maka Nabi SAW buka puasa di waktu itu dan mengizinkan mereka untuk membuka puasa supaya mereka jadi kuat di waktu berang. Kalau mereka berang waktu puasa, mereka akan lemah. Cuma di bahagian sahabat, ada bahagian sahabat tak buka puasa. Dia sambungkan puasa. Nabi SAW marah mereka. Dia kata, siapa-siapa yang sambung puasa, selepas saya sudah buka puasa, maka mereka lah bermaksiat. Jadi itu hukum lain. Kalau kita nampak Rasulullah melakukan sesuatu depan mata kita, kita kena ikut Rasulullah. Janganlah kita ikut usaha dan ijtihad diri kita sendiri. Baik. وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معهم يومئذ 70 بعيرا. Jumlah unta yang ada bersama Rasulullah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 unta sahaja. 70 unta untuk mereka naik. Subhanallah. Jumlah sahabat dengan Rasulullah, jumlah tentera Islam 300 dan belas-belas. Macam ada yang kata 13, ada yang kata 17, ada yang kata 19. Walhasil 300 belas-belas jumlah mereka. Tapi unta yang mereka bawa 70 sahaja. Dan kalau orang berjalan kaki, penat dan akan lambat. Jadi, bagaimana mereka buat? Sahabat Nabi SAW berpindah-pindah. Nabi SAW berkata, setiap 2 atau 3 orang tukar-tukar naik unta. Tukar-tukar naik unta, Masya Allah. Yakni setiap 3 sahabat atau 4 atau 2. Yakni mereka bahagikan masing-masing. Supaya semua dapat naik unta. Tidaklah yang ada dia sahaja naik unta, yang lain semua jalan kaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam untanya, untuk unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar-tukar dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan seorang sahabat yang bernama Murthad. Ada riwayat lain kata Aba Lubabah juga. Yakni 3 atau 4 bersama Rasulullah. Bukan mereka semua naik atas unta sekali. Tidak. Yakni macam setengah jam Rasulullah naik. Lepas tu Rasulullah kena turun. Ali bin Abi Talib kena naik pula. Ya Rasulullah kena jalan kaki. Lepas habis Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abu Lubabah pula naik. Atau Murthad yang lagi satu. Dia yang kena naik. Sehingga datang waktu Rasulullah dan barulah Rasulullah naik atas unta. Subhanallah.
sahabat yang bersama Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Murthad, ketika Rasulullah habis masanya naik atas unta, Rasulullah dah bersedia nak turun dari unta supaya salah satu dari mereka naik pula. Maka mereka mohon kepada Nabi SAW, Sayyidina Ali dan Murthad. Mereka kata, ya Rasulullah, kita harap kepada Rasulullah, tak payah turun. Kita boleh jalan. Rasulullah duduk sahaja, jalan sehingga Badar. Tak perlu kita tukar-tukar. Rasulullah duduk di atas untamu, ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi SAW? Rasulullah jawab kepada mereka, ma antuma bi aqwa minni 'ala al-mashi. Tidaklah engkau dua-dua ni lebih kuat daripada saya untuk jalan kaki. Aku juga kuat macam kamu, boleh jalan kaki. Saya bukan lemah sehingga dah tak boleh jalan kaki. Wa ma ana bi aghna 'anil ajri minkum. Lagi satu, bukanlah saya tidak memerlu pahala seperti kamu. Bahkan aku lebih memerlu kepada pahala daripada kamu dua-dua ni. Subhanallah. Yani pelajaran, akhlak dan ayat-ayat itu, pesannya dan pengaruhnya di dalam hati Sayyidina Ali dan Murthad itu sampai bila-bila tidak hilang. Sebab Nabi SAW sanggup turun daripada unta dan Rasulullah jalan kaki, dia suruh Murthad, seorang sahabat, naik atas unta. Atau Ali, naik atas unta. Saya jalan kaki. Saya juga kuat macam kamu dua-dua ni. Dan saya lagi memerlu kepada pahala dari kamu dua-dua. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar wa Abdurrahman bin Auf, tiga sahabat ini tukar-tukar kepada satu unta. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf. Rufa'ah wa Khalad dan Ubaid, tiga sahabat juga, satu unta. Hatta idza kanu birrawha'i baraka ba'iruhum 'ayya. Ada tiga sahabat ini yang bernama Rufa'ah, Khalad, ini adik-beradik. Dengan satu sahabat namanya Ubaid. Sehingga mereka, Nabi dengan sahabat semua sampai kepada satu kawasan namanya Ar-Rawha. Tiba-tiba tiga sahabat itu, unta mereka dah tak boleh berdiri, tak boleh jalan. Lepas tu Rasulullah, dia tengah berjalan, dia nampak mereka duduk sebelah unta mereka. Nabi SAW tanya, apa yang terjadi? Kenapa duduk? Kenapa tak sambung jalan? Kita ni jalan. Mereka kata, ya Rasulullah, baraka alaina bikruna. Unta kita dah duduk, dah tak nak bergerak pula, tak nak berjalan. Maka Nabi SAW suruh mereka bagi air sekejap. Rasulullah minta siapa-siapa bagi air. Ada satu, mereka bagi Rasulullah SAW air. Maka Nabi SAW kumuh dengan air itu. Lepas tu Rasulullah buangkan air itu di dalam satu macam bekas atau mangkuk. Selepas tu Nabi SAW suruh tiga sahabat itu buka mulut unta itu. Nabi SAW melakukan mu'jizah. Bukalah mulut unta itu. Lepas mereka buka mulut unta itu, Nabi SAW tuangkan air yang bercampur dengan air liur Nabi SAW. Nabi dah kumur dengan air itu, Rasulullah tuang di dalam mulut unta itu. Biarkan unta minum. Ini unta duduk macam tu dan dia dapat sihat dan balik macam biasa bukan kerana dahaga. Kalau dahaga sahaja, Nabi SAW boleh suruh mereka baginya air. Dia pun boleh minum air sendiri, unta tu. Tapi Nabi SAW dikumur terlebih dahulu. Sebab Nabi SAW dah tahu, unta ini ada satu masalah. Dan ubatnya air liur aku. Subhanallah. Maka Nabi SAW lepas tuangkan air itu di dalam mulut unta, dia suapkannya sedikit daripada air tu. Yang baki Nabi SAW tuang atas badan unta itu. Summa qala arkaba.
lepas tu Rasulullah suruh dua sahabat tu, okey, sekarang naik atas unta tu. Lepas mereka naik, tiba-tiba unta tu lompat pula. Sampai mereka dah takut nak jatuh daripada unta tu dan lari dan sangat laju. Terus jadi sihat, terus jadi kuat dan terus jadi laju. Dan tidak ada apa-apa masalah lagi. Subhanallah. Ini antara mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakunya ketika mereka di dalam perjalanan kepada Badar di satu kawasan yang bernama Ar-Rawha. Di kawasan Ar-Rawha juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat apa? Balik kira lagi, kira balik berapa jumlah sahabat yang ikut kita. Lepas mereka kira, mereka jumpa bagi tahu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jumlah kita 313. Jumlah kita 313. Maka Nabi SAW terus merasa gembira sangat. Dan Rasulullah SAW bersabda, iddatu ashabi Talut alladhina jawazu ma'ahun nahar. Nabi SAW dia kata, subhanallah, jumlah sahabat yang ikut saya di Badar ini seperti jumlah orang yang beriman yang ikut Talut, Raja Talut daripada Bani Israel yang Allah Subhanahu Wa Taala memujinya di dalam Al-Quran. Orang yang mengikutinya untuk mengalahkan kerajaan yang kafir, kerajaan yang jahat di zaman Bani Israel, jumlah mereka 313. Maka Nabi SAW merasa gembira sangat. Dia kata, Alhamdulillah. Yani, kebetulan Allah memilih untuk membantu saya di Perang Badar 313. Jadi nombor itu ada rahasianya dan ada keberkatannya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pilihnya untuk Talut dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi jumlah unta yang ada di tentera Islam, tentera Rasulullah SAW, 70 unta. Kuda, berapa ada kuda? Ada 5 kuda sahaja. Cuba bayangkan, 5 kuda sahaja. 5 kuda yang ada bersama Rasulullah dan sahabat Nabi SAW. Bahkan ada bahagian riwayat yang kata bahkan ada 1 kuda sahaja. Dan kuda itu dimiliki oleh Al-Miqdad, sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Miqdad. Subhanallah. Satu tentera nak pergi berang, kuda pun tak ada. Mereka akan berang guna jalan kaki saja. Tetapi kuda-kuda yang dibawa oleh orang Quraisy banyak sangat. Banyak sangat kuda dan banyak unta juga. Subhanallah. La ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, "Ma kana fina farisun yawma Badr ghaira al-Miqdad." Orang yang naik atas kuda di waktu Perang Badar hanya Al-Miqdad. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata. Tetapi ini ada bahagian ulama sirah kata bahkan ada 5. Ada 5 kuda. Farisan fi mahal akhar ma'al jama'al ladin fi musajjal. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagikan mereka. Macam Sayyidina Ali bin Abi Talib ada jemaah. Sayyidina Az-Zubair ada jemaah. Sayyidina Al-Miqdad ada jemaah. Yani setiap di Nabi SAW bahagikan mereka kumpulan-kumpulan. Dan setiap satu kumpulan dia ada tugasnya. Macam satu kumpulan dia kena bantu kumpulan tu kalau kalah. Kumpulan ini dia kena jaga Rasulullah. Kumpulan yang lagi satu kena bursin dari belakang tentera orang kafir. Jadi itu macam rancangan perang lah di zaman dahulu. بعرق الظبي إلى خرج من العام سألوا عن الناس فلم يجدوا عنده خبر.
Subhanallah. Kemudian ketika mereka sampai kepada satu kawasan, sekarang Rasulullah dengan sahabat berjalan, sambung perjalanan mereka kepada dalam perjalanan sehingga nak sampai kepada Badar. Tapi Rasulullah belum lagi dapat tahu dengan confirm dan yakin berapa jumlah orang Quraisy yang keluar dari Makkah untuk berang Rasulullah. Jadi Rasulullah tak tahu lagi. Rasulullah tak tahu lagi yang orang kafir ini jumlah mereka sebenarnya ramai sangat. Dan mereka bersedia dengan berbagai jenis alat perang. Rasulullah, sahabat Nabi, mereka belum lagi tahu apa-apa berita itu. Sampai lagi berita kepada mereka. Maka Nabi SAW di tengah perjalanan mereka di satu kawasan namanya Irqud Dabiyah. Satu kawasan, nama satu kawasan. Mereka jumpa seorang A'rabi, orang Badui, orang kampung, orang asli. Mereka tanya dia, kamu ada berita tak tentang orang Quraisy? Mereka sampai mana? Berapa jumlah mereka? Macam mana? Dia kata, aku tak tahulah. Maka kemudian sahabat Nabi SAW cakap, okey, tak payah. Okey, tak apalah. Kamu tak tahu, tak apalah. Nanti mereka ajak dia, bagilah salam Rasulullah. Salam lah, ini ambil kesempatan. Tak apalah, kamu tak ada berita, tak apa. Tapi ambillah kesempatan. Salam Nabi SAW. Bukan hari-hari Rasulullah ada di tengah perjalanan macam tu. Salamlah Rasulullah. Dia kata, afikum Rasulullah. Ada ke Rasulullah di antara kalian? Mereka kata, ya. Kemudian dia bagi salam kepada Nabi SAW. Yani, mungkin pun ayat dia itu, fikum Rasulullah. Yani, antara kalian ada Rasulullah. Yani macam gelak atau macam tak percaya. Lepas dia salam kepada Nabi, dia tanya Rasulullah. Dia kata, kalau engkau betul-betul Rasulullah, maka bagi tahulah saya sekarang apa yang ada di perut unta saya. Subhanallah. Tapi inilah macam itulah orang asli, orang Badui, orang yang tak matang. Kalau dapat peluang jumpa Rasulullah, mintalah doa dari Rasulullah, mintalah sesuatu yang besar, yang bagus. Dia pula kerana kejahilan dia, kerana kurang matang, kerana tak cukup ilmu, kerana dia orang Badui, pergi tanya Rasulullah, apa yang ada dalam perut unta saya? Maka di waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Salamah. Dia terus rasa marah, rasa geram. Apalah ini macam tak betul. Kamu dapat jumpa Rasulullah, dapat peluang nak tanya Rasulullah, kamu pergi tanya tentang apa dalam perut unta kamu. Maka dia mencarut kepada orang Arabi, orang Badui itu. Tapi Nabi SAW marah kepada Salamah, sahabat Nabi SAW. Rasulullah dia kata, mah afhashta ala rajul. Dia kata, jangan keras-keras kepadanya. So Nabi SAW tahu orang ini macam orang asli, orang Badui, orang yang tak ada ilmu, orang jahil. Dan ini salah satu pelajaran dan akhlak Rasulullah SAW. Pelajaran juga besar untuk kita. Kalau orang jahil, kasar-kasar kadang-kadang kepada kita, atau mengucapkan satu ucapan yang tak sesuai dengan kita, jadi kita kena sabar. Hatta kadang-kadang bahagian ulama, kita pun kenal ramai daripada guru-guru kita. Kadang-kadang dapat soalan, minta maaf, macam soalan bodoh. Orang tanya, orang macam tu. Tapi guru-guru ulama waris Nabi SAW, mereka ikutlah akhlak Rasulullah. Mereka kadang-kadang diam, kadang-kadang saja tak layan. Walaupun perkara tu membuat orang lain geram dan terus boleh mencarut lah, boleh marah. Seperti sahabat ini, terus dia rasa sabar. Dia terus marah dan mencarutlah kepada Arabi itu. Tapi Nabi SAW dia kata, janganlah. Jangan keras-keras kepadanya. Selepas tu Nabi SAW terbaling daripada mereka. Terbaling daripada sahabat yang marah, juga terbaling daripada Arabi itu. Nabi SAW sekarang
sedang menghadapi satu perkara besar, iaitu perang Badar. Quraisy mahu datang berang kepada Rasulullah dan sahabat, tapi orang ini sibuk dengan apa yang ada dalam perut untanya. Subhanallah. Tapi tetap juga cerita ini dan kisah ini mengajar kita banyak kita kena banyak sabar, banyak akhlak, khususnya seorang da'i atau seorang ustaz yang melantikkan dirinya sebagai murabbi atau guru, atau yang mengajar orang perkara-perkara yang baik. Atau kalau kita yakni orang kenal lah kita, orang yang penuntut ilmu atau orang yang ada ilmu, kemudian ada orang badui, orang yang jahil macam tu tanya kita soalan yang kita terasa dari soalan itu, atau soalan itu melukakan hati kita kadang-kadang, atau soalan itu tidak cukup hormat dan adab dengan kita, haruslah kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita terbaling diam, jangan kita keras-keras marah, mengamuklah, atau kita terus mencarut-mencarut sebagainya. Kita kena ikutlah cara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hatta walaupun kita sedang mencerita tentang perang Ghazwah Badar, tapi macam-macam ada belajaran akhlak, lemah lembut, adab, ilmu, macam-macam ada belajaran di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung juga perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kawasan ini yang bernama Wadi Zifran. Kita sekarang berhenti, Rasulullah gerak daripada kawasan yang bernama Rauha sehingga sampai kepada kawasan namanya Irqud Dabiyah. Lepas tu Rasulullah sampai kepada satu kawasan namanya Wadi Zifran. Wadi Zifran. Dekat Wadi Zifran, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun di sana, akan suruh sahabat semua kita turun, duduk di sana rehat. Esok kita akan sambung insya-Allah, atau kuliah yang akan datang kita akan sambung apa yang terjadi ketika Rasulullah duduk rehat bersama sahabat di satu kawasan yang bernama Wadi Zifran ketika mereka berjalan kepada perang Badar. Juga bergerak Rasulullah SAW daripada Wadi Zifran sehingga kawasan perang Badar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.